cukup seimbang kedua pasukan. Dan ini gol kemenangan yang tercipta bermula dari kekasaran yang dilakukan oleh Amirul Hadi di luar kotak penalti. Sepakan percuma yang deras dari Thiago. Saya lebih suka memperkatakan mengenai di mana benteng pertahanan yang dibina sebelah kanan beliau, tetapi Thiago terus di sebelah kiri. Ini Akmal bagaimana melihat? Ya, satu rembatan yang baik daripada Thiago, dan kita lihat pertahanan JDT seperti tergamam. Tidak ada pemain yang membuat follow up, membantu protect Farizal Malias, dan kita lihat bagaimana Yasir Pinto berjaya melepasi kawalan daripada pertahanan, dan sepakan beliau ditampan oleh Farizal, tapi susulan daripada Vladislav Mishchev yang cukup bersedia untuk menjadikan gol kedua. Ini anda melihat option yang salah dari Mahali, Akmal? Saya rasa keputusan kasar ke atas Vladislav itu tadi. Ya. Satu lagi tactical changing yang dibuat, memasukkan Afiq. Afiq ini seorang pemain midfield daripada saya rasa. Mungkin nak menguatkan lagi barisan midfield, meninggalkan belakang ni untuk 3 orang pemain di belakang. Dan saya rasa mereka memudial. Ini satu tactical play yang dibuat oleh. Jadi tinggallah Zakwan untuk pasukan Perak. Sambil kita lihat bagaimana asakannya terhadap Gabriel Guerra ataupun Gabi. Mungkin secara tak sengaja. Ini yang kita katakan tadi kan. Kita nak permainan ini sengit, nampak rancak, tapi kita perlu mengelakkan daripada kekesaran yang tidak sepatutnya berlaku. Kerana ini juga akan mengganggu permainan, tempo, kerancakan itu sendiri. Dan di sini jugalah peranan kekuatan mental, dari segi mental dan fizikal setiap pemain perlu kita lihat. Afiq Fazail tinggalkan untuk Cabrera, namun tersekat perjalanan dan juga serangan yang cuba dilakukan oleh JDT untuk Perak sekarang ini. Zakwan mungkin sudah menyadari Syarul Muhammad Saad mengalami kecederaan. Dengan pantas kita lihat bagaimana Syarul Saad. Sekali lagi Afiq Fazail sudah 2 kali. Sudah 2 kali. Apakah peranan sebenar Afiq sebenarnya? Saya rasa Afiq takkan terlepas untuk yang kali-kali yang ketiga. Jadi dia lebih harus berhati-hati. Mungkin tidak melakukan kekasaran begitu. Mungkin juga harus menjaga pemain-pemain yang lain agar tidak mengalami kecederaan. Tapi setakat ini saya kira sumbangan Syarul Saad amat baik sekali untuk pasukan Perak. Ya, kita nampak yang perubahan taktikal ni menjadi pada pasukan Perak. Yasir Pinto, pemain kebangsaan Palestin, tetapi dia dilahirkan di Santiago, Chile, berusia 26 tahun. Pengaslah, nampak jelas sekali dia berada di depan. Jadi untuk tidak membiarkan sebarang keadaan berlaku membahayakan pintu gol, Amirul Azhan terpaksa menarik dan menjatuhkan Fazli Mazlan. Jadi semakin menghampiri penamat di separuh masa yang kedua ini, sekaligus cerita di Stadium Ipoh Perak ini di antara The Bosch, Gaurus dan juga The Southern Tigers. Masa semakin suntuk pada pasukan JDT. Dan jika 3 minit, 4 minit lagi, masa itu panjang untuk pasukan Perak. Tapi untuk pasukan yang ketinggalan, itulah masa sikit, yang perlu digunakan sebaik mungkin. Asakan Yasir Pinto terhadap Mahali Jasuli. Amirul Hadi Zainal terus ditinggalkan untuk Gabi. Bijak memperdayakan Zakwan ada hadis seberang sana untuk Cabrera. Untuk Fazli Mazlan bergelut melepasi 2 pemain Perak dan akhirnya terkeluar. Namun advantage ataupun kelebihan diberikan kepada JDT. Pantas lantaran dilakukan oleh Fazli Mazlan. Mulanya dapat dirampas oleh Syarul Saad, tetapi kembali dalam penguasaan pemain JDT. Askunalan, Afiq Fazail, Syafiq Rahim, seberang sana untuk Amirul Hadi Zainal.
untuk Cabrera. Balik ke tengah untuk Afiq Fazail. Offside. Possession yang menarik, kawalan bola yang begitu baik oleh JDT. Pada saya disiplin yang ditunjukkan oleh pemain-pemain, rata-rata lah pemain. Boleh kita katakan tight marking. Ya, tight marking, cukup disiplin pada saya. Cukup disiplin. Agak berbeza penampilan yang Sedikit saja nampak benda tu offside. ditunjukkan oleh pemain-pemain Perak nampaknya pada malam ini, kerana mengikut Ahmad Syarwaza. Disiplin yang diterapkan menjadi amalan sepanjang tempoh permainan ini. Jadi boleh saya katakan antara senjata ataupun ramuan paling menarik sekali untuk pasukan Perak. Zakwan cuba mencari Nasir Basharuddin di seberang sana, namun begitu dapat dikawal dengan terbaik oleh Antonio dan juga Anwar Hadi, dan sekaligus memberikan bola itu kepada Eskunal yang sekarang dalam tempoh yang begitu singkat. Sebelum perlawanan ini ditamatkan di Stadium Ipoh Perak dengan kedudukan Perak 2 JDT 1. Jadi peluang untuk JDT sekarang ini untuk sekurang-kurangnya mencari gol penyamaan pada ketika Perak semakin selesa mempertontonkan permainan boleh dikatakan antara yang terbaik selepas mereka menundukkan PBMS FC dalam saingan pusukan kedua Piala AFF 2017. Hafiz Kamal terus memilih untuk melakukan membuang bola. Kerana sekarang saya nampak keseluruhan pemain-pemain Perak cuba mendisiplinkan diri untuk bertahan sehingga bisa penamat, saya rasa. Tapi ini satu tindakan yang agak bahaya, kerana pastinya JDT akan terus menyerang dan terus menyerang. Kita boleh nampak Ahmad Syarul bagaimana asakan sekarang ini yang cuba dilakukan oleh pemain-pemain JDT. Mereka memang menyedari semasa semakin suntuk. 3 minit 3 minit yang cukup lama untuk pasukan Perak dan 3 minit yang cukup pendek bagi untuk pasukan JDT. Pasukan JDT menarik juga. Kedudukan yang nak kita lihat sekarang ini, Yashir Pinto berdepan dengan dua pemain JDT. Cuba melakukan hantaran, tetapi mungkin dia sudah dikawal dengan begitu ketat. Jadi dengan pantas sekarang ini JDT mengatur gerak. Gabi untuk Cabrera. Fazli Mazlan sudah membuka ruang. Masih lagi Cabrera. Cabrera ditinggalkan untuk Mahali Jazuli. Sayang situ Mahali Jazuli. Peluang untuk Mahali Jazuli untuk sekurang-kurangnya menambah ataupun mencari gol penyamaan. Kita lihat sekali lagi Ahmad Syarul cantik daripada Cabrera peluang yang sudah terbuka. Umpanan yang cukup cantik daripada Cabrera sendiri. Tetapi satu tindakan melepaskan peluang yang cukup terhidang pada saya. Mempunyai dua pilihan. Hazwan Bakri ada di situ. Mungkin membuat cutback kepada Hazwan Bakri ataupun Syafiq Rahim. Tetapi apa yang beliau buat ternyata benda tu betul. Cumanya accuracy, ketepatan tu tak ada. Ke arah pintu gol pasukan Perak. Itu yang membezakan tadi. Itu yang kita nampak tadi, Syafiq Rahim macam kecewa, marah kepada beliau tadi Jadi itulah antara cerita menarik yang berlaku di penghujung babak separuh masa yang kedua ini. Sedikit bernasib baik pasukan Perak pada malam ini. Tapi apapun dalam bola sepak, itulah antara yang nak kita perkatakan tentang ketepatan, tentang kesungguhan, kerjasama. Zakwan Adaha dikeluarkan di saat-saat terakhir dengan memasukkan pemain ini 25 Ridwan Muhammad Ridwan Azli Husan, pemain muda pemain muda untuk pasukan Perak. Betul. Dari skuad Piala Presiden. Mungkin menggunakan dia untuk tenaga baru fresh energy untuk mengganggu sedikit, sambil kita lihat bagaimana Azhar mengalami kecederaan di saat-saat yang terakhir. Kita mengharapkan pemain-pemain dapat mengawal emosi, memang terkawal sekarang ini. Seluruh
Tiago ditenangkan. Ya. Tiago tidak perlu meluru ke arah pengadil kerana pengadil dia tahu dia nak buat apa sebab dia dah bagi foul di situ Keadaan juga selesa untuk pasukan Perak walaupun kelebihan 1 gol di depan. Tetapi mungkin inilah antara taktik di saat-saat terakhir. Ya. Zahan terus segar melakukan langkah, tetapi apapun saya kira dia juga antara pemain yang banyak sekali menyekat pergerakan pemain pasukan JDT pada malam ini. Sambil itu masa yang semakin suntuk untuk pasukan JDT di saat-saat terakhir. Sambil kita lihat laungan kemeriahan penyokong-penyokong pasukan Perak, warna kuning di kiri dan kanan Dia juga dah bersedia saya rasa untuk menyiapkan misi penamat. Menunggu masa dan ketika Ada lagi cumanya peluang untuk pasukan JDT masih ada untuk sekurang-kurangnya menyamakan kedudukan. Kita lihat bagaimana Cabrera, dia diasap, dirempuh oleh Zahan. 3 pemain mengapit beliau. Peluang-peluang yang terakhir ini sangat genting ini satu split second saja yang harus diambil satu peluang yang harus diambil oleh pasukan JDT. Saya rasa ini peluang terakhir pada mereka. Syafiq Rahim melakukan hantaran ke depan dan nampaknya itulah percubaan ataupun aksi terakhir daripada Syafiq Rahim untuk menamatkan pertempuran di antara pasukan Perak dan juga pasukan JDT. Jadi kemenangan untuk pasukan Perak, kemenangan yang ketiga selepas 5 perlawanan. Lebih tahniah untuk pasukan Perak, sementara untuk pasukan JDT mereka tetap pasukan yang dianggap